Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah Ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini Allah masih lagi berikan kesempatan pada kita untuk hadir dalam majlis, dan insya-Allah hari ini kita akan membincangkan tentang satu surah yang utama, surah-surah antara surah paling penting dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun pada muka surat 437 daripada kitab tafsir Al-Furqan, tafsir Juz' Amma. Okey. Kita terus baca seperti biasa. Kita akan baca apa yang ditulis oleh penulis Fadil Dr. Abdul Yasin Hafizahullah. Kemudian baru kelas akan datang, baru saya akan syarahkan apa yang patut dari segi isi maklumat. Cuma hari ini insya-Allah kita baca apa yang tercatat dahulu sampai pada mukadimah surah. Kita komen secara ringkas insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah orang yang menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku bukan orang yang menyembah apa yang kau sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah atau tidak akan menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. Okey, makna ayat ini kita kalau dengar sekali imbas seperti berulang-ulang maknanya. Namun seperti kaedah yang kita sebutkan bahawa dalam Al-Quran Al-Karim itu tidak ada sesuatu yang diulang begitu saja. Pasti ada sebab, ada hikmah, dan pasti ada makna yang terkandung di sebaliknya berdasarkan kepada kaedah yang pernah kita sebut dahulu, at-ta'sis aula minat ta'sis aula minat ta'kid. Nanti kita akan syarahkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kaedah kenapa makna ayat ni kita nampak macam sama, tapi bila dikupas tengok rupanya tiap-tiap ayat membawa makna yang berbeza, dan makna-makna tersebut bukan makna yang sangat sesuai dengan konteks dan juga sangat tegas dalam menyampaikan konten. Okey. Terus tengok pada makna perkataan sekali imbas. Qul, katakanlah, wahai Muhammad atau ya Rasulullah. Qul, katakan, iaitu Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun orang-orang kafir. Kafirun orang-orang kafir. Dan disebut di situ pembesar-pembesar kafir, pembesar Quraisy ketika zaman awal Islam dahulu, iaitu Al-Walid ibn Mughirah, ayah kepada Khalid Al-Walid, Al-As bin Wa'il,
As-Sahami, Umayyah bin Khalaf, Al-Aswad bin Al-Muttalib dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang kafir secara khusus yang akan mati dalam keadaan tidak beriman. Sebagaimana di dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Okay. Kenapa disebutkan begini? Sebab mukaddimah ataupun makna yang dibawakan oleh penulis, beliau cenderung kepada makna bahawa al-kafirun, wahai orang-orang kafir, ialah orang yang dimaksudkan oleh Nabi, lakum di wala antum abiduna ma'abud, kalian tak akan sembah aku sembah, aku tak akan sembah apa kalian sembah ni, ialah orang yang itu secara personal, orang-orang yang datang jumpa Nabi SAW. Jadi maknanya mereka ini, orang-orang yang hadir ni semua nama yang hadir ketika datang nak ajak Nabi berdialog ataupun ajak Nabi berdiskusi ataupun ajak Nabi berbincang, tepatnya lebih berbincang, ajak Nabi berbincang agar tanah Mekah itu dapat dikongsi bersama dan agar tanah Mekah itu hidup aman dan damai tanpa perlu kepada perbalahan agama. Inilah tokoh-tokoh yang datang. Cuma nanti insya-Allah kita akan syarahkan lebih detail. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agama kamu, iaitu agama berhala yang tidak akan kamu tinggalkan sehingga kamu mati. Waliyadin, dan untukku agamaku, iaitu agama Islam, dan aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya hingga aku wafat. Okey, ini secara umum makna gambaran diberikan daripada makna surah Al-Kafirun. Kita terus masuk mukadimah. Kerana surah Kafirun ni pun antara surah yang panjang dan menarik untuk kita bincangkan insya-Allah. Mukadimah. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Kafirun mengandungi 6 ayat. Termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Sebagian ulama menukilkan ijma' perkara tersebut seperti yang dinukilkan dan disebutkan oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari beliau menukilkan perkara ini. Mana beliau menukilkan, beliau bukanlah menyatakan begitu, tapi beliau mendengar ulama-ulama sebelum beliau menyatakan perkara demikian. Walaupun kita tahu Az-Zamakhsyari bukanlah orang yang beliau bermazhab setengah pada masalah Mu'tazilah, malah tokoh Mu'tazilah, tapi tokoh-tokoh yang agak lembut dalam perbincangan. Jadi golongan beliau dan juga ramai ulama-ulama tafsir, saya tak sempat rujuk siapakah yang awal sekali menukilkan ijma' perkara ini. Namun tetap dinukilkan bahawa ada sebahagian daripada pendapat kemudian yang mengatakan bahawa surah Al-Kafirun adalah surah Madaniyah. Namun pandangan ini pandangan yang syaz. Pandangan yang syaz. Suatu pandangan yang datang setelah berlakunya ijma' dan pandangan itu tidak boleh dikatakan sebagai mu'tabar, dinamakan sebagai syaz. Okey. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Iaitu surah-surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum Nabi SAW berhijrah. Diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Iaitu surah Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dinamakan Al-Kafirun, iaitu orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun. Ini seperti biasa, surah-surah Al-Quranul Karim kebiasaannya dinamakan berdasarkan kepada perkataan yang terdapat dalam surah tersebut. Okey. Ini Al-Kafirun. Terus masuk pada nama-nama surah Al-Munabidah, Al-Munabidah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Muqashqishah, surah Al-Bara'ah. Tuan-tuan akan
nampak sikit kelainan atau sebahagian daripada yang mungkin tidak biasa dengan ilmu tafsir, kita terkejut. Bukankah surah Ikhlas ni surah Qul huwallahu ahad? Bukankah surah Al-Bara'ah ini surah surah Taubah? Bukankah Al-Muqashqishah ini dah disebutkan bahawa ia surah surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad? Al-Munawidah juga antara surah nama-nama yang malah nama-nama tersebut kita ambil dengan segala semua nama yang disebutkan oleh ulama dengan tujuan untuk membincangkan tafsiran makna tersebut. Namun dalam tertib dalam penulisan Al-Quranul Karim, surah yang diguna pakai untuk menamakan satu-satu surah itu hanyalah surah-surah yang menjadi yang terkenal dengannya, supaya manusia orang tak terkeliru. Contoh, kita ambil ayat surah Al-Muqashqishah. Surah Al-Muqashqishah ada dua surah yang dinamakan dengan surah Al-Muqashqishah, iaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Qashqashah artinya selaput yang wujud setelah seseorang itu sembuh daripada luka. Kalau ada luka, seseorang tu luka, kemudian ada kulit ataupun bahagian isi yang awal yang menutup surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dua surah ini dinamakan dengan surah Al-Muqashqishah atau selalu disebutkan Suratul Muqashqishatain. Dua surah Al-Muqashqishah kerana dua surah ini menceritakan tentang tauhid. Sebab itu kedua-dua surah ini dinamakan juga dengan surah Suratul Tauhid. Tauhid yang dibincangkan dalam surah Al-Kafirun ialah tauhid yang dikatakan tauhid ilmiah, iaitu memperkenalkan Allah Subhanahu Taala, memperkenalkan dirinya dengan surah tersebut. Sehingga kesimpulannya, tidak ada walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mentauhidkan Allah dalam ilmu pengetahuan dan dalam keyakinan. Manakala surah Al-Kafirun juga tauhid, tapi tauhid dalam amalan, tauhid praktikal. Apabila ada orang yang mengajak kita untuk bertolak ansur dalam bab tauhid, iaitu menyamakan tauhid yang ada pada agama kita dengan konsep beragama ataupun konsep ketuhanan yang ada pada agama lain, atau mengajak kita menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan hormati dan sebagainya, maka terhadap cara penyampaiannya. Surah Kafirun bercerita tentang tauhid secara amalan, tauhid amali. Manakala tauhid surah Qul huwallahu ahad bercerita tentang tauhid ilmi, tauhid ilmiah. Dan dua surah ini antara surah-surah ataupun kita surah yang paling awal dan paling akhir kita bacakan dalam seharian, dalam solat kita. Solat pertama kita mula dengan solat qabliyah subuh atau solat sunat subuh. Solat sunat subuh ni kita baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun selepas Fatihah, dan pada rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dan begitulah solat-solat sunat yang banyak yang kita lakukan, disunatkan baca dua surah ini. Sehinggalah pada
sunnatul witri, solat terakhir kita pada satu hari, pada waktu malam, kita akan baca surah pada rakaat pertama selepas Fatihah, surah Al-A'la, juga berkaitan dengan tauhid. Kemudian rakaat kedua kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga kita baca Qul huwallahu ahad. Inilah surah-surah tauhid. Surah-surah yang menceritakan tentang makna tauhid secara ilmiah, secara prinsip, prinsip dalam bab keilmuan, dalam surah ikhlas, prinsip dalam amalan surah Al-Kafirun, prinsip dalam berhujjah yang ada dalam surah Al-A'la. Semua ini surah-surah yang utama. Sebab tu nama makna sini, makna Al-Muqashqishah, perkataan Al-Qashqashah tidak wujud dalam surah, tidak wujud dalam surah. Namun dinamakan oleh sebagian salaf dengan nama Al-Muqashqishah kerana peranan dua surah tadi. Bila kita baca dua surah ini, dengan memahami maknanya, insya-Allah seseorang itu akan terselamat daripada penyakit kufur, penyakit nifaq, dan juga penyakit syirik, dan juga penyakit riak. Semua penyakit-penyakit utama ini akan disembuhkan, manusia yang membaca dua surah ini dengan kefahaman akan menolak segala prinsip syirik, segala unsur-unsur syirik, menolak segala kekufuran, menolak segala penyakit-penyakit hati seperti riak dan sebagainya. Inilah dia kelebihan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Waktu kedua-dua surah ini nama surah Al-Muqashqishah kerana ianya mengandungi ubat dan juga ubat kepada penyakit akidah. Okey. Sama juga surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah sepatutnya bara'atu minallahi wa rasulihi. Ini adalah ayat surah At-Taubah. Namun dinamakan dengan Al-Bara'ah kerana prinsip di sini Allah kata lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat ini, ayat yang ke-6, ayat terakhir ada kalimah lakum dinukum waliyadin. Malah sejak pada awal, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini ayat ketegasan. Al-Bara'ah artinya berlepas diri daripada kaum kufar. Orang Islam tak boleh banyak berlakon sangat nak bersama orang kafir, termasuk sampai ke tahap bab agama pun kita berlakon, kita bersama. Okay. Kita kena tegas dan prinsip. Dalam akidah kami tegas, yang benar hanya agama Islam. Namun dalam amalan, dalam kehidupan harian, agama Allah yang menurunkan agama yang benar ini memerintahkan kami agar berhubung dengan cara yang baik dengan orang-orang non-Muslim. Dengan Allah perintahkan kami untuk bertolak ansur dalam urusan kehidupan, urusan kami untuk berhubung baik. Namun secara kepercayaannya kami tetap yakin bahawa hanya agama Islam yang betul. Prinsip, ketegasan prinsip dicampur dengan kehalusan akhlak atau keindahan akhlak akan melahirkan seorang Muslim sejati dan melahirkan seorang pendakwah sejati. Apabila dua perkara ini salah satu padanya kurang, maka lahirlah seorang Muslim yang kurang beberapa hikmah. Kalau kurang prinsip atau akidah tidak kuat, dia bersama dengan orang kafir, bergaul dengan orang kafir, menyebabkan akhirnya dia mengatakan semua agama sama. Dan ini banyak berlaku kepada orang-orang yang hidup dengan kalangan orang-orang kafir. Sehingga mereka sendiri yang menuntut, mereka yang banyak bersuara untuk pihak agama-agama kufar menjadi wakil kepada kaum kufar. Puncanya kerana apa? Akidah dan kefahaman mereka tidak kuat tentang agama Islam, dan mereka lebih cenderung kepada nilai kemanusiaan yang mereka sangkakan. Sebaliknya, seorang pendakwah yang kuat akidahnya, yang faham dengan benar, namun dari segi bab penyampaian, dari segi bab ilmu dakwah, tidak berhikmah, akan kelihatan Islam ini keras, tegas.
Dan Islam ini tidak ada toleransi. Dan itulah yang berlaku kepada sebahagian daripada orang berdakwah. Mereka tidak dapat membezakan antara ilmu dakwah dan juga ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu prinsip dan ketegasan yang perlu kita tegaskan dalam ilmiah dan perbincangan juga dalam etikad kita. Manakala dalam dan ketika kita ingin berdakwah kepada orang lain, maka ilmu yang perlu kita raikan dalam menyampaikan akidah kita adalah ilmu dakwah. Ilmu akidah asasnya ketegasan prinsip. Ilmu dakwah asasnya adalah kelembutan cara dan kaedah, kerana kita ingin menyampaikan akidah yang memang sedia kala tegas yang kelihatan keras oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kita, kerana agama Islam tidak boleh menerima pluralisme dalam agama. Agama Islam tak boleh terima ada agama lain yang mengandungi ada juga agama lain mengandungi kebaikan atau mengandungi tauhid, mengandungi kebenaran. Tak boleh. Hanya agama Islam. Sebab tu agama lain semua boleh bersatu. Kita boleh nampak di negara mana-mana sekalipun orang beragama sekian dan sekian kahwin sesama mereka, tapi tak berlaku orang Islam kahwin dengan orang yang non-Muslim. Kalau ada, artinya tersalah lah tu. Ada negara jiran, beberapa negara, ada beberapa tempat yang mana orang Islam kahwin dengan orang non-Muslim dengan cara yang agak bebas. Itu suatu kesilapan. Tetapi dari segi asas, dari segi undang-undang Islam, Islam itu tidak menerima sebarang kebenaran yang ada pada agama lain. Jadi kalau ada benda yang betul agama lain, kita katakan bukan agama itu benar, tetapi itu merupakan suatu kebenaran yang dikongsi oleh manusia secara umum. Terutamanya berkaitan dengan akhlak. Nanti kita bincangkan nanti untuk masa akan datang insya-Allah. Jadi sepatu nama al-bara'ah, al-muqashishah, al-ikhlas. Al-ikhlas sama arti ikhlas dalam amalan, ikhlas dalam i'tiqad. Dan al-munabadah iaitu surah yang menghapuskan atau surah-surah yang menjauhkan kita daripada syirik. Okey. Terus masuk pada fadilat surah. Fadilat surah. Pertama, seolah-olah membaca seperempat Al-Quranul Karim. Hadis riwayat At-Tabrani. Baca surah Al-Kafirun seperti membaca seperempat Al-Quranul Karim. Man qara'a qul ya ayyuhal kafirun faka'annama qara'a rubu'al Quran. Siapa baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, maka seolah-olah dia membaca 1/4 daripada Al-Quranul Karim. Dan ini bab fadilat, bukan bab hukum. Bab fadilat, bukan bab hukum. Contoh, ada orang dia kata, dia bernazar, ya Allah, sekiranya anak aku berjaya dalam peperiksaan, aku akan baca Quran khatam sekali. Aku akan khatamkan Quran sekali. Dia bernazar. Tiba-tiba anak dia cemerlang dalam peperiksaan. Dia wajib baca daripada awal hingga akhir. Tak boleh datang surah Al-Kafirun baca 4 kali. Atau dia baca Qul Huwallah 3 kali. Atau dia baca Fatihah sekali. Dia katakan Fatihah sekali macam Quran. Kan Qul Huwallah 3 kali macam Quran. Qul Huwallah 1/3. Kan surah Qul Al-Kafirun 1/4. Tak boleh. Itu hukum. Itu berkaitan hukum. Berkaitan dengan hukum, dia wajib baca surah sebagaimana hukum fiqh. Hukumnya. Manakala fadilan, hukum ni kita kena laksanakan. Hukum Allah yang Allah berikan panduan kepada kita. Tapi bab fadilat ni bab kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilat artinya kelebihan dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab fadilat kita percaya je apa yang Allah, kalau riwayatnya sahih, kalau ianya betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya. Kalau ianya palsu, kita tolak.
Kalau ianya riwayat yang dhaif, kita beramal mengharapkan fadilat itu tanpa kita yakini 100%. Pada masa sama, amalan tersebut adalah amalan-amalan yang sedia wujud dalam agama Islam. Bukan amalan yang direka atau diambil daripada riwayat yang lemah tersebut. Kerana kita hanya beramal dengan fadilatnya, fadailnya. Dengan janji-janji yang disebutkan dalam hadis tersebut, bukan untuk mengadakan sesuatu perkara yang baru dalam agama yang tak disebutkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Okey, jadi fadilat surah, baca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quranul Karim. Dari segi fadilat, bukan dari segi hukum. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, dan barang siapa yang baca qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a thulutsal Quran, seolah-olah dia telah membaca 1/3 Al-Quran. Sebab tu disebutkan kalimah faka'annama, seolah-olah, tidak bererti hakikat. Tidak bererti hakikat. Okey. Tu kelebihan pertama. Hadis ini ada perbincangannya. Ada perbincangannya. Bagi yang kata sahih, mereka kata sabit. Bagi yang mengatakan hadis ini ada lemahnya, mereka bermuamalah sesuai dengan prinsip dan kaedah mereka berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang kedua, terhindar daripada syirik. Terhindar daripada syirik. Iaitu syirik dalam amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka min al-lail", bila kamu datang ke tempat tidurmu pada waktu malam, faqra qul ya ayyuhal kafirun, maka bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha, sehingga kamu selesai, sehingga kamu habis baca hingga akhir ayat. Fa innaha bara'atun minasyirki, sesungguhnya, iaitu pada ayat akhir itu bara'ah. Nya itu boleh kembali kepada ayat terakhir tadi, ila akhiriha, boleh kembali kepada makna surah Kafirun secara keseluruhannya. Kerana dhamir yang datang selepas pada dua kalimah yang disebut sebelumnya, dan perlu dilihat kepada konteks ayat. Dalam konteks ayat di sini, dalam hadis ini, boleh kembali pada ayat terakhir, iaitu lakum dinukum waliyadin, iaitu mengandungi kita nak hindarkan diri daripada kekufuran. Kalian agama kalian, kami agama kami, lakum dinukum waliyadin, kalian agama kalian, aku agama aku. Ataupun surah secara keseluruhannya. Yang tidak ada masalah nak katakan bahawa ayat Al-Bara'ah ini pada surah Al-Kafirun keseluruhannya, atau hanya pada ayat ke-6, kita katakan bahawa tiap-tiap ayat itu bara'ah. Tiap-tiap ayat yang ada dalam surah Al-Kafirun, qul, katakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, tak ada kompromi. Ayat pertama, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa kau sembah. Ini juga bara'ah. Wala antum a'biduna ma a'bud, juga bara'ah. Kita berlepas diri. Wala ana a'bidun ma abattum, dan aku tak sembah apa kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, semua sekali bara'ah. Namun kesimpulannya ada pada ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi kita kata al-bara'ah kat mana? Nak kata ayat ke-6 sebagai kesimpulan, boleh. Nak kata keseluruhan surah itu bara'ah pun boleh. Jadi kalau kita baca surah Kafirun dan kita faham, takkan kita ni akan bekerjasama dengan mana-mana orang kafir dalam menyatakan bahawa agama mereka mengandungi kebenaran, atau mengatakan bahawa Tuhan kita sama. Tidak. Walaupun yang disembah adalah sama. Kalau ikutkan pada logik akal kita sembah Allah. Orang kafir sembah siapa? Sembah Allah, Tuhan yang sama. Orang kafir, nama dia dekat Kaabah tu, dia tawaf, dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala-berhala itu hanya perantaraan. Pergi pada konsep agama kaum ahli kitab Nasrani, dia sembah Allah.
Cuma patung yang dia ada konsep berkaitan dengan anak Allah. Tuhan pada konsep Trinity. Tapi Tuhan yang disembah sebenarnya adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kaum Yahudi. Yahudi memang sembah Allah. Tapi adakah konsep menyembah Allah kemudian menyembah bersama dengan Allah itu dinamakan sebagai beribadah kepada Allah? Tidak. Hakikatnya dia menyembah syaitan. Kerana walaupun tujuan utama disembah Allah tapi menggunakan perantaraan atau mensyirikkan Allah dengan perkara yang lain tidak dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ibadah yang sebenar bukan dilihat kepada apa yang kita nak, tapi ibadah sebenarnya dilihat pada apa yang Allah nak. Apa yang Allah mahukan. Okay. Dalam bab tauhid, Allah mahukan kita jangan ambil mana-mana makhluk jadi perantaraan dalam ibadah. Artinya jangan sembah yang lain bersama dengan Allah atas alasan perantaraan. Kalau nak ambil perantaraan untuk minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil dengan cara Nabi ajar, minta doa orang-orang seperti minta doa orang soleh, bertawassul dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan, ataupun dengan mengambil perantaraan dengan menyuruh-nyuruh, menyebut-nyebut, mengulang-ulang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum meminta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara dibenarkan oleh syarak. Okey. Jadi kelebihan yang kedua, fadilat yang kedua adalah terhindar daripada syirik. Okay. Ketiga, agar murah rezeki dan selesa dalam perjalanan. Ini disebutkan oleh sebahagian daripada salafus salih. Kita lihat riwayat insya-Allah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, itu dia Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Hai Jubair, Inginkah engkau agar penampilan dirimu baik dan pembekalanmu banyak jika kamu pergi untuk musafir?" Aku pun menjawab, "Sudah tentu ya Rasulullah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqra hadhihi as-suwarul khams." Maka bacalah 5 surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun, wa idza jaa nasrullahi wal fath, wa qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. 5 surah ni. Mana daripada Al-Kafirun sampai An-Nas kecuali surah Al-Lahab. Waftatih kulla suratin bi bismillahirrahmanirrahim, dan mulakanlah tiap-tiap surah itu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat. Saya perlu kepada yang ditanya, Ustaz sahih atau tidak, perlu pada rujukan. Perlu kepada rujukan, perlu rujuk semula. Kerana saya sendiri tak sempat rujuk dan pengetahuan berkaitan dengan kesahihan perkara ini kalau tak di-highlightkan oleh mana-mana tokoh sebelum ini, jadi memang perlu pada lihat rujuk sendiri. Dan saya sendiri dalam hari ini tak sempat nak cek riwayat-riwayat yang ada ni. Ada hanya baca sekali imbas begitu. InsyaAllah pada akan datang saya akan confirmkan semula. Tuan-tuan ingatkan saya, hadis yang ini, hadis yang fadilat ini adakah sabit atau tidak, hadis riwayat Abu Ya'la ini. InsyaAllah sudah ada ulama yang buat kajian, tapi saya tak sempat untuk merujuknya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafir ini dan surah Al-Ikhlas di dalam solat-solat sunat berikut. Ini cantik. Ini yang fakta yang cantik yang mungkin perlu di-highlightkan. Sunat-sunat yang sunat kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Qul huwallahu ahad. Surah pertama sunat witir. Sunat tawaf. Ini penting ni. Sekarang musim haji ni, nanti kita pergi haji, kita nak solat. Lepas tawaf, solat 2 rakaat. 2 rakaat tu, baca surah apa paling afdal? Ada orang yang ketika solat tu dia nak solat lama. Solat panjang kat situ. Kemudian dia doa panjang kat situ.
bagus dari segi amalan dan hati kita sedang khusyuk ketika itu, biiznillah sedang selesai melakukan ibadah. Namun ruang kawasan belakang makam Ibrahim, tempat solat itu diperlukan oleh ramai orang. Ya Allah SWT secara itu antara hikmahnya lah. Allah perintah Nabi SAW solat sunat selepas tawaf itu solat sunat yang sederhana atau solat sunat yang ringkas. Kenapa ringkas? Kenapa tak solat panjang? Sebab kita ada agenda yang lain. Selepas daripada tawaf, kita akan pergi sa'i. Di solat ini, solat sunat tawaf, kita solat secara ringkas. Betul surah yang dibacakan oleh Nabi SAW pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Sabit dan meriwayat hadis Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi bacaan yang betul, surah yang perlu kita baca, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu sunat. Baca surah lain pun sah. Namun kadar dan juga penentuan surah ini, mana penentuan surah ini dan kadar panjangnya bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Seperti kalau kita solat sunat tawaf, lepas selesai tawaf, orang ramai, solat 2 rakaat. Cukup 2 rakaat yang ringkas dengan keadaan khusyuk dan tenang. Kemudian kita berpindah pergi ke sa'i. Tapi ringkas di sini tidak berarti ringkas kita ringkas tempat Nabi baca ringkas. Kemudian sampai tempat Nabi baca panjang, kita nak ringkas. Ini ada orang dia nak ringkas, dia nak mudah, bukan kerana sunnah. Bila dibaca ringkas masa solat sunat tawaf, masa naik di atas Safa Marwah, doa dia pun ringkas. Kita tak kena. Walaupun ringkas ketika sunat, dan kita kata solat sunat, lepas solat sunat tak apa dah. Kerana polis halau kita supaya kita cepat pergi ke tawaf. Dan kita sibuk nak berdoa depan Kaabah. Dia halau, kita marah dengan polis. Sebab apa? Kita tengah nak doa tu pun nak halang. Cara yang betul, solat ringkas di tempat tawaf, selesai semua sekali, doa ringkas, kemudian pergi ke Marwah. Safa dan Marwah. Di atas bukit Safa, tiap-tiap kali berada di atas bukit Safa dan Marwah, di situlah tempat kita berdoa menghadap ke Kaabah, menghadap ke kiblat. Doa lama-lama. Di situ pada doa lama-lama. Yang banyak berlaku, yang diamalkan oleh orang awam yang hadir di Mekah Mukarramah, ketika masa kat tawaf, lepas salat tawaf, kat situlah dia doa lama-lama sampai boleh halau jalan. Sampai masa di atas bukit Safa dan Marwah, dia doa ringkas. Jadi sepatutnya Safa Marwah kita baca panjang. Kecuali kalau petugas merasakan bahawa keberadaan kita lama di sana mengganggu perjalanan ibadah orang lain. Kalau kita ramai, memanglah mengganggu. Jadi kita ambil posisi yang sesuai, doa semampu yang mungkin, tak sempat habiskan ketika doa kita ketika kita berada di bukit Safa Marwah, sambung. Ketika sepanjang sa'i itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah selesai doa, kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang saya nak sebutkan, kalau mampu, musim orang tak ramai atau keadaan sesuai, atau kita pergi secara kumpulan kecil yang mampu untuk mengambil sudut tertentu untuk berdoa yang tempat doa panjang adalah atas bukit Safa dan Marwah. Manakala solat tawaf, kita solat 2 rakaat secara ringkas dengan 2 surah ini. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Ini tempat pertama. Tempat kedua, yang sabit dalam hadis riwayat Imam Muslim, solat sunat sebelum subuh. Ni pun solat sunat yang ringkas. Solat sunat yang ringkas. Kenapa? Hikmahnya, kerana sebelumnya ramai orang-orang soleh yang solat sepanjang malam atau dengan jarak yang dengan
waktu yang agak lama ketika waktu malam. Kemudian solat subuh disunatkan untuk kita solat dengan panjang. Di imam-imam ketika pilih surah nak dibaca kat waktu subuh, jangan baca inna a'tayna dan qul huwallahu ahad. Solat subuh itu walaupun rakaatnya pendek 2 rakaat, tetapi sunat baca surah yang panjang. Panjang yang sama, panjang lebih kurang surah surah As-Sajdah, surah Al-Insan dan sebagainya. Yang sama surah Al-Mufassal. Yang surah Al-Mufassal yang ada dalam Al-Quran Karim, iaitu surah-surah terakhir dalam Al-Quran Karim. Jadi sebelum solat subuh ni solat yang panjang, selepasnya solat fardu subuh solat yang panjang. Jadi hikmahnya 2 rakaat subuh, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita solat dengan solat yang ringan. Solat yang ketiga, solat ba'diyah maghrib. Ini sabit dalam riwayat Imam Ahmad. Kenapa sahabat tahu? Kerana mereka mendengar Nabi membaca surah tersebut. Dan yang keempat, solat sunat witir, seperti mana saya sebutkan pada awal kelas kita tadi. Di 4 solat sunat ini disebutkan dalam nas secara jelas bahawa Nabi SAW baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan 2 surah ini digalakkan untuk kita baca dalam mana-mana surah sunat, mana-mana solat sunat apabila kita tak ada, bila kita tak tahu nak baca surah apa, 2 surah ini adalah surah yang dicadangkan. Sesuai untuk kita baca surah-surah sunat mutlak, maka kita baca pada waktu solat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya, bila ianya termasuk dalam surah-surah sunat yang secara ringkas dilakukan. Cuma tak sesuai untuk baca solat sunat tarawih contoh. Tarawih itu memang suatu qiyam. Dia ada suatu qiyam yang perlu bacaan yang panjang. Tapi kalau surah-surah ringkas, maka dicadangkan surah Al-Kafirun dan surah Qul huwallahu ahad ialah surah yang perlu dibaca ketika selepas Al-Fatihah. Okey. Ini fadilat. Cukup kita baca apa yang disebutkan. Kita terus masuk pada munasabah surah. Munasabah surah adalah kenapa surah itu disusun letak kat situ. Kenapa masuk munasabah? Kenapa surah Al-Kafirun ada di situ? Ada disusun dalam Al-Quran Al-Karim di susunan tersebut. Kenapa surah Al-Kafirun datang sebelum surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Kenapa? Pada masa sama kita pun bincangkan ayat sebelumnya. Kenapa surah Al-Kafirun di situ datang selepas surah Inna A'tainakal Kautsar? Ini namanya munasabah surah. Okey, kita baca. Di dalam surah sebelumnya, surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh agar kita ikhlas dan beribadah kepadanya. Iaitu fasalli li rabbika. Salatlah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ini surah Al-Kautsar. Di dalam surah Al-Kafirun ini pula Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi betapa pentingnya faktor tauhid dan membebaskan diri daripada syirik sebagaimana yang terdapat dalam ibadat orang-orang kafir. Jangan kita berjinak-jinak. Berlepas diri artinya jangan dekati langsung, jangan berjinak-jinak. Kalau kita pergi ke tempat orang kafir itu sekalipun, pergi dengan keadaan prinsip dan tujuan yang jelas. Malahan hakikat tersebut diulang dalam surah ini beberapa kali untuk menguatkan lagi betapa bahayanya unsur syirik di dalam ibadat dan betapa pentingnya unsur tauhid sehingga akhirnya ditegaskan lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Okey. Jadi ada kaitan kat mana? Al-Kafirun kaitannya dengan fasalli li rabbika wanhar. Sebelum ni kita baca, kenapa surah Idza Jaa Nasrullah? Apa kaitan Idza Jaa Nasrullah dengan surah Al-Kafirun? Kita bincangkan juga. Dan surah Al-Kafirun ketegasan Nabi SAW.
dalam prinsip, dalam akidah. Maka idza ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah, pertolongan dan kemenangan yang disertai dengan prinsip, itulah kemenangan yang sebenar. Kalau berkuasa namun prinsip tergadai, bukan suatu kemenangan. Macam tu kita susun tertib. Hatta daripada surah Al-Baqarah, ini satu skill dalam ilmu munasabah. 114 surah tu kita buat begitu. Surah Al-Fatihah kita kata ummul kitab, mengandungi segala-galanya. Surah selepasnya adalah tafsiran terhadap surah Al-Fatihah. Pergi pada Al-Baqarah, kita kata Al-Baqarah adalah surah yang mendetailkan makna ghairil maghdubi alaihim, berkaitan dengan orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim. Kerana dalam surah Fatihah Allah sebut ghairil maghdubi alaihim. Surah Ali Imran membincangkan tentang banyak urusan orang-orang Kristian berkaitan dengan ad-dallin, dan kontennya pun cerita tentang perkara tersebut. Surah An-Nisa, surah kita begitulah susun, cara susun. Sehingga ada orang yang mahir 14 surah ni, dia bukan hafal nama surah saja, dia berserta dengan munasabahnya, tajuk. Dan tajuk ni satu munasabah ni, tapi ulama tafsir ketika mereka belajar tafsir dan tengok konten dan belajar tafsir surah-surah ini, mereka dapat tahu ada hukum kaitnya antara surah sebelum dan surah selepas. Ini salah satu daripada skill dalam ilmu tafsir. Okey. Dan last kita tengok pada asbab nuzul. Kita baca surah nuzul, asbab nuzul sebelum kita masuk tafsiran ayat pada kelas akan datang. Tafsiran ayat ni yang saya akan lebih banyak fokus bincang satu persatu lafaz-lafaznya. Mana yang ni kalau sekarang ada syarahkan tu, maksudnya saya syarahkan begitu saja sebenarnya, tapi tujuan asalnya adalah memahamkan kalam. Tapi untuk surah, ketika konten surah, ketika tafsir surah, saya akan cuba syarahkan berdasarkan kepada apa yang tercatat juga dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Okey, surah Al-Kafirun, asbab nuzul. Surah Al-Kafirun diturunkan disebabkan sikap beberapa pembesar Quraisy Mekah, antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibni Al-Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Mereka berusaha keras untuk menghalang tersebarnya ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Setelah pelbagai tawaran mereka kemukakan kepada baginda SAW, seperti harta yang banyak, wanita yang jelita serta pangkat yang tinggi, agar baginda jangan lagi meneruskan dakwah tauhidnya dan jangan lagi mencemuh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Setelah semua tawaran tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW, lalu mereka mengambil jalan kompromi dengan mengatakan, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami pun akan mengikuti agama engkau. Engkau menyembah Tuhan kami selama setahun, kami akan menyembah pula Tuhan kamu selama setahun berikutnya. Sekiranya di dalam agama yang engkau bawa itu terdapat kebaikan, maka kami pun telah bersekutu dengan engkau di dalam kebaikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, sekiranya di dalam agama kami terdapat kebaikan, maka engkau pun telah bersekutu dengan kami di dalam mengambil kebaikan itu." Ini liberal. Ini liberal. Dan pembesar yang disebutkan sini adalah pembesar yang dia halang dakwah, tapi caranya diplomasi. Offer ini, offer tu, datang bincang. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang keras. Dia tak ada diplomasi. Style dia maki, style dia halang, pukul. Ni Abu Lahab, Abu Jahal. Style dia tak ada diplomasi. Dia rasa tak kena Abu Lahab maki. Rasa dia tak suka, Abu Jahal datang, bawa perut unta, letakkan atas kepala Nabi SAW. Ini perangai keras Abu Lahab, Abu Jahal. Namun pembesar-pembesar Quraisy yang tersebut di sini, Mughirah, Al-Walid, Al-Mughirah, juga Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibn Talib, mereka ni ada nilai diplomasi. Kedua-duanya sama ada diplomasi lembut ataupun yang keras,
Kalau yang dibawa itu perkara batil, dia tak mengubah pun keadaan sebenar apa yang dibawa. Ha? Orang yang keras sampaikan perkara yang batil, tak berubah pun, tak berubah keadaan pun, dia tetap batil. Jangan sampai kita tertipu dengan perangai orang yang lembut dalam menyampaikan penyampaiannya. Ada orang, Masya Allah, ada sahih tak kisah. Oh, yang ni betul tak betul. Yang penting tengok, dia punya yang cakap tu lembut lah. Akhlak ni baik lah. Dia ni begini begitu. Ramai orang sanggup meninggalkan prinsip, buat perkara-perkara yang tidak mempunyai bukti dan dalil sebagainya, hanya kerana yang menyampaikannya sampaikan dengan keadaan lembut. Sebab tu dalam surah Al-Kafirun, ketika mereka datang dengan gaya yang lembut, dengan nilai-nilai, ada nilai-nilai diplomasi, untuk berbincang dengan Nabi SAW supaya bertolak ansur, di sinilah yang perlukan ketegasan. Sebab tu Allah panggil mereka dengan wahai orang-orang kafir. Satu-satunya ayat dalam Quran panggil mereka dengan nama yang ada, yang sesuai dengan hakikat yang ada dalam hati mereka, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rosmi bin Saleh bersama ahli jawatankuasa Masjid Al-Barakah, Taman Guru, Panji, Kota Baru, Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak unsur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman-daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa 1 telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyuruh kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Walaupun orang kafir itu keras berdiplomasi atau berdamai atau di tahun beberapa itu terima. Dan inilah dia makna wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dan yang batil. Hak itu ada pada mereka, hak dalam bab diplomasi itu betul, berlembut dan sebagainya, tapi jangan dicampurkan dengan batil. Hak katakan hak, batil katakan batil. Jangan sampai kita tertipu. Waktu saya selalu sebut berkaitan dengan hukum beristighatsah dan menyeru kepada ahli kubur. Orang kita kalau nampak, kita belajar dari dulu lagi lah, kita belajar antara kesesatan Syiah, orang mati iaitu pergi kepada kubur Husain, menyeru nama ya Husain, ya Husain, ya Husain. Dia kata syirik sebab meminta pertolongan dengan Husain, madad ya Husain, dan bercakap dengan Sayyidina Husain, percaya Sayyidina Husain akan hadir, meminta hantar bantuan dengan kerohaniannya, Husain akan hadir dan mendengar apa yang diminta. Zaman sekarang ideologi yang sama dibawa setengah kumpulan
mengajak manusia pergi pada kubur, dan kubur-kubur yang dipergi dia kubur-kubur orang dianggap, kubur yang wali kebanyakannya di adalah kubur habaib, itu orang-orang yang berketurunan Nabi SAW. Tak semua orang keturunan Nabi yang mengambil gelaran habib atau habaib, tapi ada dari terutama yang berasal daripada Yaman dan beberapa keturunan yang pergi kepada kubur-kubur habaib, memberi, bercakap dan meminta sesuatu daripada orang yang ditanamkan di sana. Minta madan, minta ini, bercakap dengan orang yang kubur. Kemudian meyakini bahawa habib-habib atau wali-wali yang mereka maksudkan itu hadir ada secara kerohaniannya dalam mana-mana majlis. Sekarang ni isu Gunung Jerai dan sebagainya, bila beribadah dikatakan wali-wali hadir bersama dengan kerohaniannya. Kemudian datang dakwaan yang dari mana tahu, ada orang tertentu yang merasai kehadiran mereka, maka diangkatlah orang ini. Macam mana kita boleh percaya? Sedangkan perkara-perkara ini sebenarnya wujud pada golongan Syiah dan golongan bukan golongan Jamaah. Bawakan, disebarkan secara halus ke dalam masyarakat, sebar dalam keadaan lembut dan baik dengan senyum, dan ramai orang terpengaruh dengan senyuman tersebut. Dan kelihatan orang-orang yang mencegah perkara ini, kelihatan mereka keras, mereka tidak mengetahui, tidak memahami semasa, mereka ini begini dan begitu, macam-macam perkataan lemparkan pada mereka yang menghalang perkara ini. Caranya nak tahu siapa betul salah, bukan lembut ataupun keras, itu nombor 2. Cara itu perlu dibetulkan, perlu betulkan sesuai dengan keadaan, tapi itu ialah kepentingannya nombor 2. Pertama, apa yang dibuat itu betul atau tidak, diajarkan dalam ajaran Islam ataupun tidak. Tak kiralah siapa sahaja yang buat. Sama ada dilakukan di kubur Husain. Malah kalau ikut pada keturunan, Husain confirm dah cucu Nabi SAW, lebih dekat pada keturunan cucu-cucu selepasnya. Yang kita lihat bukanlah kelompok. Yang kita tengok dalam satu-satu isu bukanlah pakaian yang dipakai oleh orang yang berkata sekian dan sekian. Jangan sampai orang pergi pakai t-shirt minta nombor ekor salah. Tapi orang berban dengan cakap salah. Sama saja hukumnya meminta kepada orang meyakini orang yang meninggal tadi mendengar permintaan kita dan menunaikan permintaan kita. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan inilah dia bahayanya apabila ke suatu perkara kebatilan itu disampaikan dengan cara yang lembut. Sebab itu ayat ini mengajarkan kita turunkan ayat Quran dengan ayat tegas. Qul ya ayyuhal kafirun. Supaya orang yang belum tadi kena sedar balik prinsip kita ni kepada tauhid. Kalau dia betul-betul ajak dia berkufuran dengan cara lembut, kita kata wahai orang-orang kafir, apa yang kamu sembah tu tak betul. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Okey, balik kepada apa yang disebut dalam mendengar Rasulullah SAW langsung kerana peristiwa inilah maka diturunkan surah Al-Kafirun sebagai bantahan dari Allah Azza wa Jalla terhadap tindakan orang-orang kafir dan sebagai panduan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW pergi ke Masjidil Haram menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di dalamnya, lalu baginda membaca surah Al-Kafirun, maka mereka sangat kecewa dan berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi SAW. Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka kepada
Nabi SAW dengan menyakiti baginda dan para sahabat sehingga tiba masa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini asbab nuzul Al-Wahidi. Okey. Bersama dengan turunnya surah Kafirun ini, maka Allah menurunkan pula ayat-ayat berikut. Mana surah Kafirun secara sempurna diturunkan, kemudian Allah turunkan ayat surah Az-Zumar, "Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan, adakah selain Allah yang kalian sembah, aku sembah wahai orang-orang jahil. Nampak ayat dia? Qul al-kafirun. Dan Allah turunkan ayat selepasnya, jahilun. Boleh tak kita kadang-kadang panggil orang jahil ni dengan jahil? Boleh. Sekiranya orang jahil merasa dirinya pandai dan dia mula menguasai, dia mula menyatakan bahawa kamilah yang pandai, kalian tak pandai, kalian jahil. Kita kata, kalian yang jahil. Boleh kita jawab. Dan kita tak artinya berlembut sehingga kita tak tegas sehingga orang jahil dibiarkan untuk berbicara dan menguasai suasana masyarakat. Tidak. Ada masanya kita perlu zahirkan, beritahu kepada masyarakat bahawa si fulan itu jahil tentang agama. Si fulan itu menyebarkan kesesatan. Berjumpa dengan mereka, wahai orang-orang yang jahil. Boleh. Bukan tak boleh. Ada orang yang kerana sukakan kelembutan sehingga menafikan ketegasan dalam setengah bab. Dalam bab ini, orang-orang yang merasakan diri mereka, agama mereka sama agama Allah, Allah kata, "Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Wahai orang-orang jahil. Adakah katakan kepada mereka, wahai Muhammad, adakah selain Allah yang kalian sembahkan, suruh aku untuk sembah, wahai si jahil? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, sekiranya kamu syirik. Allah ni, ayat ni, orang kafir ayat dah begini, Nabi tolak, tapi Allah ayat tegas, Allah turunkan kepada Nabi. Allah kata, "In asyrakta." Kalau kamu, wahai Muhammad, kamu sendiri syirik, kamu ni Rasulullah, kamu ini diberikan hidayah, kamu diberikan wahyu. Tapi kalau kamu sendiri syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Amalan kamu pun akan musnah. Allah kata kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu sendiri kalau syirik, kamu sendiri. Sekarang ini, kumpulan ni kata, takkanlah Tok Guru ni bawa syirik, takkanlah Habib ni syirik. Kita tak boleh kata begitu. Kita tak tuduh mereka lakukan syirik. Tapi kita kata berhati-hatilah dengan syirik, walaupun dibawa oleh orang yang berilmu. Kerana kita perlu bincangkan secara ilmiah, secara prinsipnya, betul atau tidak perkara ini. Jangan kerana si fulan dan fulan bawa, kita terima 100% tanpa ada perbincangan. Kalau perkara disepakatkan, terima. Tapi perkara yang telah diketahui, ramai yang bersuara bahawa perkara ini bertentangan dengan syarak, mengandungi syirik. Jangan pula kita guna hujah, nak kata Tuan Guru tak faham ke? Nak kata Habib tak faham ke? Nak kata tak faham? Tak boleh begitu. Cara begini akan melahirkan orang-orang yang ta'assub buta kepada seseorang. Rasulullah sendiri ketika peristiwa ini, lepas turun qul ya ayyuhal kafirun, Allah panggil orang kafir. Kalau Allah turun ayat, Allah panggil wahai orang-orang jahil, begini. Kemudian Allah kata, wahai Muhammad, kamu sendiri kalau kamu buat syirik, ini Nabi SAW, aku akan musnahkan, aku akan hapuskan semua amal kebaikan kamu. Dan kamu jadi di kalangan orang-orang yang rugi. Itu kamu sama dengan orang kafir. Wala takunanna minal khasirin. Kamu akan jadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah beritahu, "Astaghfirullah." Ayat ni bukan nak kata Nabi ni tak maksum, tak buat syirik, tak. Tapi nak tunjukkan bahawa tegasnya Allah Subhanahu Wa Taala bab syirik. Walaupun sekiranya artinya tak berlaku. Mustahil berlaku. Tapi kalau berlaku sekalipun Nabi sendiri buat syirik, Allah akan jadikan Nabi sendiri akan terkeluar daripada Islam jadi orang kafir. Tapi itu perkara yang mustahil. Ini perkara yang mustahil berlaku. Dan Allah kata, "La in asyrakta." Kalau kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk. Akan musnahlah, akan terhapus segala
amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan uh, terdiri termasuk dari orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan sembahlah Allah. Maka sembahlah Allah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang bersyukur. Syukurlah kita kenal agama Islam. Walaupun tak dapat tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang-orang kafir. Wahai Muhammad, balillah fa'bud. Sembahlah Allah. Maka sembahlah Allah. Wa kum minasyakirin. Dan jadi dengan orang syukur. Syukur apanya? Syukur di atas nikmat tauhid. Mengenali kebenaran. Walaupun ketika itu dia offer dengan wanita yang jelita, harta yang banyak, pangkat dan kedudukan, pengiktirafan dan sebagainya, tak apalah. Kalau segala pengiktirafan ini memaksa kita untuk menyatakan perkara yang batil sebagai hak, lebih baik kita kata, ambillah apa yang kalian tawarkan, saya kekal dengan apa yang saya faham dari bertauhid, wa kum minasyakirin. Bersyukur di atas nikmat tauhid yang Allah berikan ini sangat besar, lebih besar daripada segala-galanya. Dan tak dapat nikmat-nikmat dunia yang diberikan itu tak apa. Nikmat dunia yang ada itu ni milik Allah. Allah boleh bagi bila-bila masa di tempat-tempat yang lain. Dan seperti surah Al-Kafirun, walaupun Nabi tak dapat kat Mekah, maksud Nabi dihalau keluar, Nabi nak dibunuh, Nabi tak dapat tawaran-tawaran yang diberikan, wanita, pangkat dan harta yang ditawarkan kepada Nabi SAW. Mekah yang sepatutnya dikatakan dengan boleh setahun beragama dengan agama itu, Nabi semua kelebihan tadi Nabi tak dapat. Nabi bawa diri dengan prinsip wa kum minasyakirin, jadi orang syukur di atas yang bertauhid. Akhirnya turun datanglah ayat selepasnya, ayat idza jaa nasrullahi wal fath yang kita bincangkan pertemuan yang lalu, bila Allah zahirkan kemenangan dengan prinsip tauhid dan akidah tadi. Wallahu a'lam. Kita buka pada soalan sikit insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Okey. Masalah Prof dah dengar suara. Satu soalan saja ya. Gini Ustaz, Ana teringatlah waktu Ana kecil dulu, dia belajar jugalah tauhid ni. Tapi waktu cuti, waktu kecil? Waktu kecil-kecil sampai sampai UTM. Baru besar. baru belajar tauhid tu termakan. Maksudnya sebelum tu tauhid yang kita belajar tu tidak membuahkan hasil. Dia jadi mandul. Sebab tu kita dapati bahawa ramai di kalangan anak muda sekarang ni yang kalau kita sebut tauhid, dia kata dia tahu, tapi dia tidak membuahkan hasil. Menyebabkan dia tak sembahyang. Dia itulah maksudnya. Jadi saya rasa kena ambil macam mana kitab yang mampu untuk bawa kepada satu pengamalan yang betul. Boleh Ustaz faham? Faham. Cukup cakap tu. InsyaAllah. Soalan. Sebab itu dah sekarang ni, apa yang usaha kita tak nak kita terpaksa akur. Kaedah pengajaran tauhid yang tersebar dalam masyarakat kita dahulu sampai sekarang, itu kaedah ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia terhad skop tauhid yang begitu luas, berkaitan dengan syirik ibadah. Dia tak bincangkan bab amalan. Ilmu kalam dia tak bincangkan bab amalan. Bab amalan berkaitan tauhid, berkaitan dengan syirik, kufur, berkaitan dengan minta dengan selain Allah, tangkal, sihir, berkaitan dengan ini semua tak dibincangkan. Bab tauhid dan bab amalan dan bab praktikal ni tak dibincangkan dalam ilmu kalam. Itu dalam mazhab kalam. Mazhab kalam fokus kat bab tauhid uluhiyah tak dibincangkan dalam skop perbincangan. Skopnya hanya kepada bab ilmiah. Bab ilmiah pula diterhadkan. Bab asma' sifat yang banyak, tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh begitu-begitu, dia jadi. Kalau disebutkan sifat Allah macam Quran sebutlah jadi macam ni begitu. Dispesifikkan cukup belajar sifat-sifat yang ditetapkan yang bersesuai ilmu kalam. Iaitu tauhid yang kita belajar, bila belajar tauhid dia sifat 20. Terhad di situ skop perbincangannya. Ya. Kita belajar di situ skopnya.
menyebabkan kelihatan seolah-olah ilmu tauhid tu situ saja. Ilmu akidah tu nampak ramai orang rasa dia dah habis belajar ilmu akidah. Sedangkan skop rancangan tauhid itu sangat luas. Sebab itu dalam KBSM dahulu cuba diterapkan, selain diajarkan sifat-sifat 20 yang memang sabit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak kata sifat sabit, sifat 20 ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sifat ma'ani dan sebagainya. Cuma penamaan dan kaedah tu yang sebabkan ada perbincangannya. Cuma sifat tu memang sifat yang sabit dalam Al-Quranul Karim. Maka diajarkan juga tauhid dan bab yang lain, mentauhidkan Allah amalan. Inilah dia gerak dakwah yang mengajak manusia kepada lihat konsep tauhid itu dengan cara lebih luas. Inilah ada istilah tauhid 3 tu. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Bukan terhad kepada bab sifat sahaja. Bukan terhad bab sifat dan sifat itu pula terhad kepada 7 sifat itu sahaja. Atau 20 sifat kalau nak gabungkan semua. Akhirnya 7 lah. Sebab kita belajar kaunuhu, qadir dan kaunuhu tu kembali kepada 7 sifat. Kita belajar qidam baqa sampai kepada wahdaniyah, itu untuk memaknakan makna 7 sifat. Dia kembali kepada 7. Nak kata 7 boleh, nak kata 13 boleh, nak kata 20 pun boleh. Ini perbincangan. Namun hakikatnya ceritanya sama. Tauhid bukan terhad ke situ. Ilmu tauhid sangat luas. Bab sifat sekalipun, sifat-sifat Allah bukan terhad di situ. Sifat Allah terlalu banyak yang Allah sebut Al-Quran Al-Karim. Kemudian nama-nama Allah. Memahami tauhid. Nama Allah yang Nabi kata siapa yang hafal dan beramal dengannya. Kita sekarang berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus semua sekali. Kita cuba hafal nama. Kita tak tahu apa kandungan dia dan macam mana nak beramal dengan nama-nama tersebut. Kenapa? Sebab tak termasuk dalam skop dan silibus perbincangan tauhid. Tak masuk silibus pun. Itu asma sifat. Macam mana dengan tauhid al-uluhiyah, amalan-amalan. Sebab tu wujudnya banyak amalan-amalan, orang pergi ke mana semua sekali. Bila dibincangkan bab berkaitan tauhid dalam amalan, akan keluarlah gelaran-gelaran. Ada ustaz dipanggil dengan gelaran geng muda lah, wahabi lah sebagainya. Sedangkan mereka sebenarnya bukan ada yang tak pernah pergi belajar kat Saudi, tak pernah baca buku Muhammad Abdul Wahab. Ada yang sebagai mereka yang tak faham, pun tak kenal pun. Mereka cuma belajar apa yang ada kat buku, tapi tetap dituduh dengan Tuhan yang sama. Yang pergi belajar, macam saya pergi belajar, kena tuduh, saya rasa tak apalah. Sebab memang saya belajar Arab Saudi. Tapi saya tak mengakulah, saya ambil daripada situ. Kita ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu bab skop perbincangan tauhid ini perlu diluaskan. Sebagaimana Quran sebutkan. Bukan nak hadkan dan bukan nak cerita kumpulan. Tidak. Jasa yang banyak tuan-tuan guru kita berikan dahulu, ajarkan sifat-sifat dulu. Kita iktiraf, kita terima. Tetapi perluaskanlah perbincangan, skop perbincangan ilmu tauhid. Kenapa kita perluaskan? Sebab tak dibincangkan. Tuan-tuan cerita tentang sihir, tentang tangkal. Tuan-tuan buka kat subjek mana? Okey, kita dah ramai dah kita belajar habis agama dulu, sekolah agama habis. Nak kita dalam ilmu akidah kita tak jumpa tauhid. Pergi kat ibadah mana ada cerita tentang tangkal. Ibadah cerita taharah, solat, puasa, zakat, pergi sampai haji sampai semua sekali. Jadi ada kelompongan ini yang menyebabkan masyarakat kita, kalau kat dunia Islam ni, masyarakat Nusantara dan masyarakat negara-negara mengambil kalam ni, mereka kosong di situ. Akhirnya di sini diimport. Kat sini diimportlah kepercayaan setempat. Maka kekallah banyak khurafan, banyaknya cerita-cerita yang pelik. Betul, amalan-amalan yang tidak diajarkan. Kalau kita kata, kenapa buat benda ni? Benda ni khurafat Nabi larang. Dia kata, buktikan Nabi larang satu persatu. Dia konsep kaedah hilang. Sebab tu tajuk skop perbincangan sangat penting. Bukan Ustaz Ahmad perasan benda ni. Dan benda ni lah yang ramai asatidzah yang bersuara. Sebab tu mereka cuba peringkat permulaan, nak pujuk lembut-lembut, fahamkan dulu tauhid 3. Bukan tauhid 3 ni cerita Wahabi, tak. Tauhid 3 ni nak hanya konsep, nak kata ilmu tauhid tu luas. Ilmu tauhid tu luas. Bukan sekadar bab sifat itu. Ilmu tauhid berkaitan dengan orang pergi buat sihir, orang pergi kat bomoh. Ni semua masuk bab tauhid.
Tapi kita tak temukan dalam buku-buku, tak temukan di sekolah-sekolah. Kenapa? Sebab tak ada dalam skop tauhid, dalam konsep dengan cara ilmu kalam. Sebab tu kaedah pengajaran sifat berpuluh ini dikritik sejak pada zaman dahulu. Sebahagian daripada ulama Islam, kenapa timbulnya tokoh-tokoh agama yang membincangkan perkara ni. Seperti Dr. Hamka sejak dulu dia bantah kenapa terhad ke situ. Sedangkan itu hanya perbincangan kecil dalam bab perdebatan antara ahli falsafah Islam dengan ahli falsafah non-Muslim. Itu je skop dia. Agama Islam, ajaran Islam, akidah Islam luas lagi, jauh lebih luas daripada apa yang terletak dalam perdebatan. Sebab tu orang-orang yang belajar begini tak habis-habis. Kita bawa Quran datang, bawa Quran, bawa hadis, dia akan kata, dia mula debat, mula kategorikan, ustaz ni tak ada pakai ni. Ustaz ni nampak je dia lembut tapi dia Wahabi ni. Oh, dia debat, dia siapa? Dia kumpulan mana ni? Dia sibuk dengan perdebatan. Menyebabkan banyak dalil-dalil Quran yang ingin dibincangkan tentang tauhid tak disebutkan. Sebab tu betul lah, silibus ni sangat penting. Silibus sangat penting untuk melihat skop tauhid yang lebih luas. Apa ilmu akidah yang lebih luas? Kita akan melihat sebab tu ulama Islam semua sepakat ilmu yang paling luas adalah ilmu tauhid. Tapi kalau kita masuk dalam konteks yang kita belajar, paling cepat aku belajar habis tauhid. Paling cepat kita belajar sifat. Malah saya ingat satu dialog, saya dialog dengan kawan-kawan je lah. Dialog perbincangan yang santai, minum-minum dengan kawan, bukan dialog lah, mana borak-borak. Lepas borak-borak, kawan-kawan tanya semua sekali, kata macam mana kita nak simpulkan masyarakat kita? Masyarakat kita cukup hafal lagu sifat 20 bertauhid lah tu. Sangat simple orang kita punya ni. Betul lah tu, tauhid. Kita tauhidkan Allah yang ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsep asalnya. Dah tauhid dah tu, confirm. Asas tauhid. Tapi bukan keseluruhannya. Orang kita cukup, kalau dah cukup hafal saja sebab 20 dah kira macam champion dalam tauhid. Sebenarnya tidak. Ilmu tauhid sangat luas. Sebab tu perbincangan siapa sahaja yang belajar tauhid berdasarkan daripada ayat Quran dengan yang belajar dengan cara logik ilmu kalam sangat berbeza. Walaupun tajuk dan kontennya, walaupun tajuknya sama, tapi konten sangat berbeza. Satu bawa ayat Quran dan Sunnah dengan konteks yang sangat luas, satu lagi terhad dengan cara logik akal Yunan yang diislamikkan. Begitu dah pusing-pusing tempat yang sama. Ini dua kaedah yang berbeza. Betul, saya sangat setuju dan galakkan supaya ilmu tauhid itu diperluaskan perbincangannya. Bukan kelirukan orang, tidak. Perluas berdasarkan Quran sendiri. Quran sendiri. Sebab tu kalau Mak kata kalau belajar dulu tak nampak bab-bab praktikal. Ya, memang tak dibincangkan. Akibat praktikal kat mana? Kita tahu sendirilah. Kalau kita Allah Ta'ala Maha berkuasa, kalau kamu pergi kat kubur, selagi kamu tak kata yang berkuasa, jadi kamu tak syirik lah. Tapi cara yang pergi kat kubur buat amalan, betul atau salah pergi kat kubur minta dengan kubur, dia tak bincangkan. Dia ingat, dirasakan bahawa kalau hati ni hati kita ni boleh minta mulut, minta dengan kubur, tapi hati kita betul-betul lah, mana boleh. Tauhid bukan hati saja, tauhid ni tauhid dalam hati, tauhid dalam i'tiqad kita, tauhid dalam amalan kita, tauhid dalam perkataan kita, semua kena ikut yang Allah ajar. Bukan mulut kita pergi minta kat kubur, hati aku sebenarnya minta dengan Allah, mana boleh macam tu. Hati kita ni ketika kita minta dengan Allah, mulut kita minta dengan Allah, Allahumma, hati kita tuju pada Allah, amalan kita angkat tangan, berdoa seperti mana yang Allah perintahkan. Tauhidkan Allah dalam segala perkara, bukan dalam masalah hati. Allahu'alam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, barakallahu fikum. Ada soalan lain, silakan. Satu lagi sebab saya ada program. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nak tanya, kalau kita dibenarkan untuk berikhtiar daripada banyak perkara lah, contohnya macam sakit, kita kena jumpa orang yang pandai untuk mengubatkan, kemudian yang ada masalah, kita boleh jumpa dengan mereka untuk menolong kan, memberi pandangan ke apa.
Adakah cara ikhtiar seperti ini boleh mendatangkan kita ke arah macam mengagungkan orang yang pandai membantu kita tu hingga dia menyebabkan kita macam syirik tu Ustaz? Okey, terima kasih. Berikhtiar dengan cara yang dibenarkan syarak salah satu kesempurnaan tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan kita, cipta dengan sunnah kauniyahnya. Cipta dengan sunnahnya. Dan artinya apa? Manusia ni dengan segala sifat yang ada sunnahnya. Mata kita tak boleh buka mata dalam air lama. Kita macam mana jaga kesihatan mata, apa diperlukan untuk kesihatan mata, hidung, mulut, kaki sampai jantung semua sekarang yang doktor belajar ni nama sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah ni sunnatullah. Allah memang cipta kita dengan sunnah kauniyah. Apa tujuan Allah cipta sunnah kauniyah? Untuk memperlihatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tengok pada unta, tengok pada bumi, tengok pada langit. Malah wa fi anfusikum afala tubsirun, tengok diri kita semua sekali. Kita kaji diri kita, kaji alam, tengok sifat-sifat sunnah kauniyah itu salah satu daripada ibadah sekiranya dengan niat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk melihat kebesaran Allah dan niat untuk mempermudahkan urusan manusia. Bab ikhtiar kat mana? Mukadimah saya macam tak kena kan? Tapi ikhtiar kat mana? Ikhtiar ni adalah menggunakan sunnah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada sunnatullah. Macam mana sunnatullah? Kalau kita demam, kita minum air. Ini namanya gunakan sunnatullah atau ikhtiar yang dibenarkan. Dipanggil sunnah, dipanggil sebagai asbab kauniyah. Asbab kauniyah. Kita mengusahakan asbab berdasarkan kepada sunnah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita letih, kita tidur. Bukan berarti tidur ni syirik. Bila kita letih, kita rehat. Bila kita lapar, kita makan. Bila kita nak potong daging, kita cari objek yang tajam. Bila kita nak naik kenderaan, kita nak naik kereta, kita isi minyak. Kita demam, makan Panadol. Semua ni namanya sunnah kauniyah atau dipanggil asbab kauniyah. Salah atau tidak? Tidak. Itu salah satu daripada kesempurnaan tauhid. Mengusahakan asbab salah satu kesempurnaan tauhid. Namun, mengusahakan sunnah kauniyah ini perlu disertakan dengan tauhid, iaitu meyakini bahawa segala-galanya kalau Allah tak izinkan sunnatullah ini makhluk Allah ciptakan, kalau Allah tak izinkan takkan terjadi. Boleh jadi ubat kita tak berkesan. Boleh jadi usaha kita tak menjadi. Semuanya bergantung pada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ciptakan alam dengan sunnatullah, dan sunnatullah itu akan taat kepada sunnatullah selagi Allah SWT izinkan. Dan kalau Allah tak izinkan, api boleh jadi sejuk. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang bakar Ibrahim jadi tempat yang sejuk, tempat yang selesa. Okay. Sunnatullah. Lelaki, perempuan yang mengandung mesti mengandung daripada mani lelaki. Tetapi Allah kata kun fayakun pada rahim Maryam. Ini sesuatu yang berlaku semua sekali pada asalnya ikut sunnatullah. Kecuali berlaku di luar sunnatullah bila berkaitan dengan mu'jizat, berkaitan dengan karamah, bila sabit dengan cara syarak yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah bab karamah. Ini bab yang berlaku sesuatu di luar syarak. Secara umumnya makhluk Allah ni kena berusaha, bekerja mengikut sunnatullah. Ini pertama. Dia panggil asbab kauniyah. Ikhtiar yang kedua, kita dengan asbab syar'iyah. Kaji alam tak jumpa. Kita kaji alam, kalau demam, kita jumpalah makan ubat-ubat semua sekali. Tapi Nabi beritahu, kalau demam atau sakit, pegang kawasan tertentu, baca bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nabi ajar kita berdoa, Nabi ajar kita ruqyah, Nabi ajar ni namanya asbab. Asbab juga, asbab kalau bab penyakit, asbab penyembuhan, namun dengan cara yang diajarkan oleh syarak. Tak jumpa kat ilmu sains, tak jumpa kat kimia, tak jumpa kat mana-mana doa memang tak jumpa, memang tak boleh lah. Dia orang hanya kaji alam. Namun Allah beritahu ada perkataan-perkataan tertentu kalau kamu baca akan menyembuhkan.
Ini namanya sebab syar'i. Apabila seseorang pergi berikhtiar luar daripada ikhtiar kauniyah, luar daripada ikhtiar syar'iyah. Maksudnya apa? Dia nak selamat perjalanan daripada Semenyih pergi ke Ipoh, dia pergi cari benang, diikat kat dia punya drive shaft atau ikat kat dia punya belakang kereta, ikat tangkan. Ilmu sains mana? Kita tanya pada prof, orang sains, engineer, orang pakar dalam bidang engineering. Engineer mana satu yang ajar kita ikat benang kat belakang kereta, lepas tu kereta tu jadi kuat atau jadi hebat atau jadi selamat? Tak ada satu engineer pun terima. Bukan sebab kauniyah. Dia tak ada kaitan dengan ilmu sains, ilmu sunnatullah. Dia melawan sunnatullah atau sesuatu yang sia-sia. Okey, kita tu tak apalah, mungkin Nabi ajar kot. Cek balik, Nabi ajar tak pakai tangkan. Quran ajar tak pakai tangkan. Quran pun larang. Kat sini yang jatuh jadi syirik dalam ikhtiar. Buat berikhtiar luar daripada jalur yang benarkan. Jadi macam mana boleh berlaku? Bukan kerana benangnya, tapi kerana syaitan telah memperbodohkan manusia, dan syaitan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia dengan cara-caranya, dengan jalan-jalan syaitan. Di situ disitulah ikhtiar yang tak dibenarkan bila kita berikhtiar luar daripada sunnah kauniyah, luar daripada sunnah syar'iyah. Jadi kita kaji, ada masalah apa-apa, kaji sunnah kauniyah, tengok dalil-dalil saintifik, kaji sunnah syar'iyah, kaji Al-Quran dan sunnah. Satu lagi masalah, ada orang yang dia pergi syar'iyah, dia pergi ruqyah. Ruqyah pula dia tak ikut cara syarak. Apa dibaca pelik-pelik semua sekali, buat sesuatu sekali. Ini pun salah juga. Sebab syar'iyah ialah mesti diajarkan oleh syarak dan dibenarkan oleh syarak, bukan sesuka hati. Sebab tu nak cerita bab sains, buktikan saintifiknya. Buktikan bukti-bukti saintifik. Nak cerita tentang agama, buktikan dari Al-Quran dan Sunnah, sebab agama dah sempurna zaman Nabi SAW. Dan inilah dia. Asbab kita nak berikhtiar mesti melalui asbab syar'iyah dengan dalil syaraknya, dengan ada bukti keturunannya, dan juga berikhtiar dengan asbab kauniyah, dengan asbab asbab alam, dengan bukti keberkesanannya atau bukti bukti keberhasilannya dalam perkara sains, maka di situ dibenarkan oleh syarak. Kalau orang berikhtiar dengan sesuatu yang tak ada bukti saintifik, orang demam suruh telan batu, kita kata haram. Ataupun percaya perkara-perkara mistik tak ada buktinya, khurafat, boleh jatuh jadi khurafat. Ini semua bab-bab luar. Kalau nama bid'ah ke, bid'ah bab apa? Bab ikhtiar luar daripada syarak. Dia dakwa benda ni syarak tapi bukan syarak. Khurafat kat mana? Dia dakwa benda ni ada kesan dan kekuatan dan sebagainya tanpa bukti saintifik dan tanpa bukti agama. Kepercayaan yang tak didasarkan oleh, betul adanya bid'ah, adanya khurafat, adanya kebatilan, adanya tahayul. Tahayul ni mana tahayul lah, kita panggil tahayul. Menipu orang. Dia kononnya buat macam ni, sebenarnya hakikatnya yang lain. Penipuan-penipuan yang dilakukan, ini semua bab-bab yang dibincangkan luar daripada konteks yang dibenarkan oleh syarak. Syarak benarkan kita ikhtiar, tapi ikhtiar dengan asbab syar'iyah dan asbab kauniyah. Apa dia asbab kauniyah syar'iyah? Kena belajar dengan detail. Tiap-tiap bab ada asbab kauniyah dan asbab syar'iyahnya. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz, panjang luas Ustaz menerangkannya. Semoga menjadi panduan pada kami semua. Assalamualaikum Ustaz. Nanti Rewa dapat tangkap cakap panjang tak faham. Takut saya tak sampai. Terima kasih. Sama-sama insya-Allah. Saya kadang-kadang cerita panjang, bila panjang sangat, orang dah dapat tangkap. Kelemahan saya lah. Assalamualaikum Ustaz. Kena Salam. Ada lagi.
Ada. Okey, Satu boleh soal. Prof boleh? Ni, okey. Anti nak tanya. Okey, last. Sorry. Kalau kita ada orang doktor dah diagnose penyakit orang tu is terminal. Okey. Dan lepas tu katalah tak mau terima tak terima yang benda tu terminal. Kita nak ikhtiar lagi katalah cari second opinion pula. Second opinion ke third opinion. Walaupun doktor dah cakap kalau kata sekarang condition dia sekarang dah sangat teruk, dia kalau buat sesuatu, kalau kata kasihlah ubat, benda tu akan shorten dia punya life. Nak buat, kita boleh accept ke macam tu ke? Macam mana Ustaz? Okey, terima kasih. Terima kasih. Soalan yang sangat baik nanti. Dan banyak orang yang bertanya tentang soal ni. Doktor, sebab tu kita kena gabungkan kedua-dua asbab dalam ikhtiar dan dengan prinsip yang sama. Apa kedua ikhtiar? Asbab kauniyah, doktor kaji ikut pengalaman dia macam tu. Mana kalau kita dapat berubat pun dia ni dapat hidup dalam short term atau penyakit dia tak boleh disembuhkan dan sebagainya. Dari segi kajian pengalaman doktor. Tapi kita yakin bahawa sunnatullah ini, kalau kita ada satu lagi selain daripada berubat. Pertama, doktor cakap macam tu, doktor kata tak ada ubat dalam tak mampu berubat. Pertama kita kena sedia bahawa dari segi hukum alamnya begitu, atau doktor ni kalau doktor tak salah hukum alamnya begitu. Namun tetap kita ada ruang untuk pergi berdoa kepada Allah. Sebab tu Allah, rahmat Allah tak jadikan kita hanya bergantung kepada asbab kauniyah. Kita masih ada asbab syar'iyah. Asbab syar'iyah artinya berdoa dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa penyakit Allah berikan sebagainya, kita tidak redha tidak berarti kita putus harapan. Tetap kita memohon untuk Allah, kita boleh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sesuatu yang kita mahukan dengan Allah. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh atau tidak minta Allah, bab minta. Bab ikhtiar, bab semua kali selagi ada ruang ikhtiar, kita ikhtiar. Kita ikhtiar. Dan dalam kedua-dua bab ini, sama ada bab syar'iyah atau bab asbab kauniyah dan asbab syar'iyah, semua sekali yakin bahawa asbab ini Allah yang ciptakan. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matikan kita dalam keadaan kita sedang sakit seperti mana doktor katakan, redha itu penting. Kalau redha dan ketetapan Allah itu sangat penting. Yang kita nak hidup kita kat dunia ni memang sementara. Cuma bila Allah bagi penyakit awal, Allah berikan masa yang awal, kita ikhtiar dan kita waktu kita perlu kalau Allah kata ambil nyawa kita masa tu redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman qada qadar. Pada masa sama Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi ruang pada kita untuk meminta berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, sembuhkan penyakit. Ruang asbab syar'iyah masih terbuka sampai bila-bila. Dan ada di kalangan mereka yang dikatakan telah pun habis asbab kauniyah, kata tak boleh hidup, tapi mereka masih mampu hidup sampai sekarang. Saya jumpa dengan beberapa orang, saya pernah buka cerita tentang tajuk ni di satu masjid. Seorang pakcik kata, Ustaz, saya dah diputuskan mati 30 tahun yang lalu. Seorang atuk ni datang. 30 tahun, doktor kata saya hanya hidup selama 1 tahun. Ada penyakit tapi Allah SWT panjangkan umur. Kerana saya sentiasa solat doa kepada Allah SWT sampai sekarang saya masih hidup. Saya di masjid di Wangsa Maju. Seorang pakcik ni. Memang pengalaman beliau. Dan perkara ini banyak berlaku. Jadi satu saja, kita ni hamba, kita lemah. Kita hamba pun ikhtiar. Ikhtiar kita berdasarkan kepada ilmu yang ada. Dan ikhtiar kita berdoa meminta kepada Allah SWT. Pada masa sama kita yakin Allah Maha Berkuasa. Kalau Allah nak ubah, Allah boleh ubah apa yang Allah boleh buat apa yang doktor kata mustahil. Kalau Allah tetap
biarkan kita atau Allah nak kita ikut sunnatullah, kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tauhid. Sama ada baik atau buruk, meninggal atau hidup, sihat atau sakit, kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kita terus masih terbuka. Selagi ada ubat, kita makan ubat ikut doktor. Tak jumpa ubat sekalipun terpering, kita tetap berdoa kepada Allah. Berapa ramai orang yang sembuh daripada penyakit yang tidak ada ubat. Hanya kerana banyak berdoa ikhtiar dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Harap terjawab nanti Terima insya-Allah. kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Insya-Allah. Jadi kita Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak. sama-sama Kita sambung minggu depan insyaAllah. insya-Allah. Sila Ustaz. Nak tutup. Okey, Ya. insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.